Selamat pagi semua. Nama saya Cikgu Vijay Anbalagan dan cikgu mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Sungai Petani. Hari ini kita akan membincangkan mata pelajaran sains dan secara spesifiknya bab 3 tingkatan 2 iaitu bab nutrisi. Dan hari ini kita akan membincangkan subtopik yang pertama iaitu subtopik 3.1 kelas makanan. Dan kalau kita tengok dalam slideshow, cikgu sudah berikan standard kandungan, standard pembelajaran bagi subtopik yang kita nak bincangkan hari ini. Standard kandungan yang kita nak bincangkan hari ini adalah 3.1 kelas makanan. Manakala standard pembelajaran yang kita nak bincangkan hari ini adalah 3.1.1 iaitu murid boleh menghuraikan dan berkomunikasi mengenai kelas makanan. Semua boleh faham kan? Okey, dan pada penghujung kelas kita hari ini, murid-murid boleh menyatakan kelas makanan. Dan objektif yang pertama ni, tahap penguasaan dia adalah TP1. Dan objektif yang kedua, murid juga boleh menjelaskan kelas makanan. Dan tahap penguasaan dia adalah TP2. Dan cikgu juga sudah menyatakan dua objektif. Sekarang kita nak tengok objektif pembelajaran yang ketiga. Pada akhir perbincangan ini, murid-murid boleh menghuraikan fungsi kelas makanan serta sumbernya. Dan yang ini, objektif yang ketiga ni agak tinggi sikit TP dia, iaitu TP3. Okey, kita tengok. Okey, kita masuk dalam perbincangan kita hari ini. Dan macam saya dah nyatakan, okey, hari ini kita nak tengok tentang kelas makanan. Kelas makanan kita terbahagi kepada 7 kelas utama. Okey, murid-murid, anak-anak semua tolong ingat, makanan kita terbahagi kepada 7 kelas utama. Dan kelas yang pertama, kelas makanan yang pertama, nama dia adalah karbohidrat. Semua boleh ingat karbohidrat. Kelas makanan yang kedua ialah protein. Yang ketiga ialah lemak. Yang keempat adalah vitamin, mineral, pelawas, dan yang terakhir adalah air. Okey, semua boleh sebut okey, kita sebut sama-sama. Okey, kelas makanan yang pertama adalah karbohidrat, yang kedua protein, yang ketiga lemak, dan yang keempat adalah vitamin. Ya, bagus. Okey, yang seterusnya mineral, pelawas, dan yang terakhir adalah air. Dan kita tengok dulu kelas makanan yang pertama. Okey, kelas makanan yang pertama adalah karbohidrat. Okey, apa itu karbohidrat? Karbohidrat ialah sejenis sebatian organik. Okey, murid-murid semua masih ingat lagi tak apa maksud organik? Okey, kita sudah belajar maksud organik di sains tingkatan 1. Okey, ada siapa-siapa boleh nyatakan apa maksud organik tak? Organik maksud dia, ya, organik bermaksud berasal daripada benda hidup. Okey, dengan ini kita tahu bahawa karbohidrat ialah kelas makanan yang berasal daripada benda hidup. Okey, dan dia ada 3 unsur. Unsur yang pertama adalah karbon, yang kedua adalah hidrogen, dan yang ketiga adalah oksigen. Okey, dan kamu juga kena ingat bahawa karbohidrat adalah sejenis makanan ruji. Okey, siapa di antara dalam kelas boleh bagi tahu apa maksud makanan ruji? Okey, apa maksud makanan ruji? Makanan ruji ialah makanan yang kita makan hari-hari. Ya, betul. Okey, makanan ruji ialah makanan yang kita makan hari-hari.
Macam di Malaysia. Okey. Bangun pagi kita makan nasi lemak. Karbohidrat lah. Okey. Makanan tengah hari kita makan nasi dengan lauk. Petang kita makan kuih muih. Juga diperbuat adalah yang diperbuat daripada beras. Malam kita makan nasi juga. Jadi hari-hari kita makan benda yang sama. Okey, yang tu yang kita panggil sebagai makanan ruji. Okey. Kenapa kita makan hari-hari? Kenapa kita makan nasi dalam kuantiti yang banyak? Sebab karbohidrat yang terdapat di dalam nasi membekalkan tenaga yang sangat banyak. Okey. Jadi kalau kita makan nasi baru kita rasa bertenaga. Okey. Dan karbohidrat kelas makanan ini kita boleh bahagikan kepada 3. Yang pertama adalah kanji, yang kedua adalah glikogen, juga dikenali sebagai glikogen. Okey, nak sebut macam mana pun tak apa, glikogen ke atau glikogen. Dan bentuk karbohidrat yang ketiga adalah selulosa. Kanji, yang bentuk yang saya dah bagi tahu tadi, bentuk yang pertama, kanji merupakan macam mana makanan itu disimpan di dalam tumbuhan. Manakala glikogen adalah bentuk simpanan makanan di dalam haiwan. Dan yang ketiga, selulosa pula adalah bentuk karbohidrat yang membentuk dinding sel tumbuhan. Siapa boleh ingat kembali apa itu dinding sel? Ingat tak apa itu dinding sel? Ya, bagus. Dinding sel ialah sejenis komponen di dalam sel tumbuhan yang tutup sel tumbuhan. Dia melindungi sel tumbuhan. Dan tolong ingat, dinding sel diperbuat daripada selulosa yang membentuk dinding sel tumbuhan. Kita tengok yang seterusnya. Yang ini adalah satu poin yang sangat penting yang anak-anak murid kena ingat lah. Okey, apa gambar yang ditunjukkan di dalam slide di sini? Okey, semua boleh baca tak dalam bahasa Inggeris? Dia cakap apa? Ya, dia cakap sugar. Okey, apa itu sugar dalam bahasa Melayu? Dalam bahasa Melayu, sugar ialah gula. Okey, dan gula adalah sejenis karbohidrat. Dan dia memberikan tenaga yang sangat cepat. Boleh tak murid-murid berikan satu atau dua contoh di mana gula digunakan untuk memberikan tenaga yang cepat? Boleh ingat tak dalam contoh seharian? Mana kita makan gula dengan cepat untuk memberikan kita tenaga yang cepat? Boleh ingat tak? Boleh ya? Okey, saya bagi dua contoh. Okey, contoh yang pertama, kita ada atlet pecut lari 100 meter, lari 200 meter. Lepas dia dah sampai garis penamat tu, dia jatuh. Dia nak pingsan, dia nak pitam. Jadi apa kita buat? Kita berikan dia air gula. Kita bagi dia air glukosa supaya dia mendapat tenaga dengan cepat. Atau pesakit kencing manis. Okey, pesakit kencing manis, kandungan gula dalam badan dia tak stabil, tak tetap. Jadi selalu dalam poket dia simpan gula-gula, coklat. Okey? Dan apabila dia rasa nak pitam ke, dia nak rasa pingsan ke, dia makan gula-gula untuk mendapat kandungan tenaga yang cepat. Okey? Tolong ingat, gula adalah sejenis karbohidrat yang memberikan tenaga dengan cepat. Okey. Karbohidrat. Saya nak tanya, apakah jenis sumber-sumber karbohidrat? Apakah jenis sumber karbohidrat yang memberikan kita kelas makanan karbohidrat? Anak-anak murid boleh namakan tak? Boleh tak? Nyatakan dan tuliskan sumber-sumber karbohidrat yang berbeza yang kita panggil sebagai kelas makanan. Sebagi masa dalam 5 saat. Cubalah yang mana yang kamu boleh ingat, kamu tulis.
yang menyatakan jenis-jenis makanan yang merupakan kelas karbohidrat. Boleh ya? Sudah? Okey. Saya bagi beberapa contoh. Okey. Kamu boleh tengok dalam slide beberapa contoh makanan yang kita boleh kelaskan ke dalam kelas makanan karbohidrat. Yang pertama yang famous yang saya dah bagi tahu tadi, hari-hari kita makan makanan ruji, iaitu nasi. Contoh yang kedua, roti. Roti kita buat daripada apa? Roti kita buat daripada gandum. Dan gandum juga adalah sejenis contoh karbohidrat. Contoh yang seterusnya, madu. Apa rasa madu? Pahit kah? Tak ada. Masam kah? Tak ada. Rasa madu adalah manis. Kenapa dia manis? Sebab dia sangat kaya dengan karbohidrat. Okey? Dan saya juga bagi dah beberapa gambar yang berkaitan dengan karbohidrat, iaitu pisang, roti. Okey, roti yang berinti apa semualah. Okey? Dan seterusnya gula putih yang kita masuk dalam masakan. Okey? Semua boleh faham kan? Karbohidrat boleh, senang. Okey. Seterusnya kita tengok kelas makanan yang kedua. Kelas makanan yang kedua, ingat lagi kan? Saya dah bagi tahu tadi, kelas makanan yang kedua ialah protein. Okey? Apa itu protein? Protein ialah sejenis kelas makanan. Dan protein ini agak berbeza daripada karbohidrat. Macam mana dia berbeza? Sebab dia ada 4 unsur. Tadi karbohidrat ada berapa unsur? 3 saja. Okey? Protein dia ada 4 unsur, iaitu karbon, hidrogen, oksigen, dan satu yang lebih daripada karbohidrat, iaitu nitrogen. Okey? Dan protein ini sangat-sangat penting. Okey? Sebab dia ada fungsi yang nanti kita bincang. Okey? Kita kena makan dia dalam kuantiti yang banyak, dan apabila kita makan dia, dia dicernakan, dan dia dicernakan kepada bentuk asas dia. Bentuk asas yang kita panggil sebagai asid amino. Tolong ingat, protein apabila dia dicernakan, dia jadi, semua sebut, asid amino. Okey. Kita tengok yang seterusnya. Okey. Protein diperlukan dalam kuantiti yang banyak. Okey. Hari-hari kita makan protein. Okey. Dan saya dah bagi tahu tadi kan, protein tu dia ada fungsi yang sangat penting. Apa fungsi dia? Protein ni kita panggil dia sebagai bahan pembina. Kenapa kita panggil dia sebagai bahan pembina? Sebab protein adalah kelas makanan yang membina banyak benda di dalam badan kita. Okey? Dia sangat penting untuk pertumbuhan badan. Okey? Dan yang seterusnya, fungsi dia yang kedua juga, protein adalah untuk pembaikan tisu. Okey? Protein adalah untuk pembaikan tisu. Okey? Kalau badan kita ada luka, kalau ada bahagian badan yang rosak, okey, tisu tersebut dia jadi baik dengan menggunakan kelas makanan protein. Dan dia ada juga fungsi yang ketiga. Dan fungsi yang ketiga adalah untuk menggantikan sel-sel yang telah mati. Okey? Jadi ada 3 fungsi tolong ingat. Yang pertama untuk pertumbuhan, yang kedua untuk pembaikan tisu-tisu yang telah rosak, dan yang ketiga untuk menggantikan sel-sel yang sudah mati. Okey? Dan protein juga digunakan di dalam badan untuk mensintesiskan banyak benda di dalam badan kita. Okey? Contohnya enzim, antibody, hormon. Okey? Dia sintesiskan banyak benda di dalam badan kita. Sebab itu saya dah cakap, protein ialah bahan pembina di dalam badan kita. Okey? Dan sekarang, okey, umur anak-anak semua adalah 14 tahun. Okey? Ada yang sudah start proses akil balik, ada yang baru nak start proses akil balik. Jadi protein ini adalah sangat-sangat penting untuk tumbesaran badan semasa proses akil balik. Kita tengok yang seterusnya.
Semua boleh tengok tak gambar ni? Semua boleh tengok tak gambar ni? Boleh ha? Okey. Saya nak kamu nyatakan apa yang kita boleh tengok dalam gambar ni. Okey, yang ni adalah sejenis penyakit ah. So bagi tahu dah penyakit. Okey, semua boleh nampak kan? Nama penyakit ni. So dah tulis ke atas. Nama penyakit ni adalah kwashiorkor. Okey, tolong sebut kwashiorkor. Semua boleh sebut nah. Okey. Apa yang kita boleh tengok dalam gambar ni? Okey, apa yang kita boleh tengok dalam gambar ni? Ada gejala. Okey, yang kita boleh tengok. Okey, betul. Yang pertama adalah semua anak yang kecil. Okey, yang tu adalah gejala yang pertama. Gejala yang kedua. Apa gejala yang kedua? Gejala yang kedua, tangan dan kaki yang sangat kecil. Kan? Tangan, tengok. Tangan dengan kaki dia sangat kecil. Okey? Dan yang ketiga adalah gejala yang sangat penting. Apa gejala yang sangat penting? Tengok kawasan perut dia. Okey, dalam bahasa yang betul, bahagian perut ni kita panggil sebagai kawasan abdomen. Semua boleh sebut nah. Abdomen. Dan kamu boleh tengok tiga kanak-kanak ni, dia ada abdomen yang membengkak. Dia ada abdomen yang membengkak. Jadi itu adalah gejala yang ketiga. Tolong jangan cakap perut buncit. Okey, tak ada kaitan. Okey, perut buncit tu lain. Okey, yang ni adalah abdomen yang membengkak. Jadi kita ada 3 gejala. Semua anak-anak yang kecil. Ketiga-tiga anak ni mempunyai tangan dan kaki yang kecil, dan yang ketiga abdomen yang membengkak. Okey, jadi yang ini adalah 3 gejala bagi penyakit kwashiorkor. Okey, tolong eja. Tolong sebut dengan betul. K W A S Y I O R K O R. Kwashiorkor. Okey, semua boleh sebut ha? Semua boleh tulis. Okey. Penyakit kwashiorkor ni adalah sejenis penyakit yang disebabkan oleh kekurangan protein yang melampau. Okey, maksudnya kanak-kanak ni tidak mendapat protein dalam kuantiti yang secukupnya. Kekurangan dia adalah kekurangan yang melampau. Okey, dan selalunya yang ini terjadi untuk anak yang 1 hingga 3 tahun. Okey, ingat nah, kwashiorkor. Okey. Sekarang kita dah tengok tentang protein, dan saya dah bagi tahu protein ialah bahan pembina. Apa benda yang kita kena makan supaya kita boleh membesar dengan kuat, tinggi? Okey? Apa bahan yang selalunya kita makan yang boleh memberikan kita protein? Boleh tak namakan beberapa benda yang kaya dengan protein? Boleh tak? Boleh ya? Okey. Sebagai contoh-contoh dia, kita ada beberapa bahan makanan yang kaya dengan protein. Yang pertama, susu. Okey? Sangat kaya dengan protein. Ikan, daging, telur, putih telur lah, sangat kaya dengan protein. Okay? Putih telur lah. Dan seterusnya ayam. Semua ni sangat kaya dengan protein, dan apabila kita makan dia dalam kuantiti yang banyak, kita boleh membesar dengan kuat. Okey. Senang ah, protein, senang. Semua okey? Semua okey kan? Okey, kita masuk kelas makanan yang ketiga, iaitu lemak. Apa itu lemak? Okey. Lemak ni lebih kurang sama macam karbohidrat. Okey, lemak ni lebih kurang sama macam karbohidrat. Kenapa? Sebab dia juga ada 3 unsur yang sama macam karbohidrat. Dia ada karbon, dia ada hidrogen, dan dia ada oksigen. Okey? Tetapi lemak ni juga agak berbeza daripada karbohidrat, sebab lemak ni terbina daripada 2 bahan asas yang berbeza. Yang pertama, dia dibina daripada gliserol. Yang kedua, dia dibina daripada asid lemak. Jadi kita ada gliserol, kita ada asid lemak, kita campur dua-dua, kita dapat lemak. Okey?
Dan yang seterusnya, lemak adalah satu sumber yang memberikan kita tenaga yang sangat banyak. Semua ingat kan? Tadi kita dah tengok tentang dua kelas makanan yang lain. Yang mana bagi tenaga? Ya, betul. Yang bagi kita tenaga adalah karbohidrat. Lemak juga memberikan kita tenaga, tetapi lemak memberikan tenaga yang sangat tinggi. Okey? Tenaga yang diberikan oleh lemak adalah 2 kali ganda, lebih daripada 2 kali ganda, okey, oleh tenaga yang diberikan oleh karbohidrat. Maksudnya macam mana? Kalau lemak kita makan 1 gram sahaja, kuantiti tenaga yang diberikan adalah lebih tinggi daripada jumlah tenaga yang diberikan oleh karbohidrat. Boleh? Okey, kita tengok yang seterusnya tentang lemak juga. Okey, lemak juga dalam badan kita, dia melindungi organ seperti jantung dan ginjal. Dia tutup, okey, dia balut organ-organ itu supaya organ-organ itu dapat dilindungi. Lemak juga bertindak sebagai pengangkut, di mana dia bawa beberapa vitamin. Okey, ada 4 vitamin, iaitu vitamin A, D, E, K. Okey, macam mana nak ingat? Tolong ingat vitamin adik dengan A, D, E, K ya, bukan A, D, I, K. Tak ada vitamin I. Okey, A, D, E, K. Sebab empat vitamin ini larut di dalam lemak. Okey. Dan kalau kita tengok, kalau kita makan lemak yang sangat banyak, dia disimpan di bawah kulit kita. Okey. Dan dia boleh simpan haba. Okey. Maksudnya makin banyak lemak dalam badan kita, di bawah kulit kita, badan kita jadi lagi panaslah. Okey. Dan di sini saya dah bagikan beberapa contoh makanan yang kaya dengan lemak. Okey, kita ada beberapa contoh, iaitu kelapa sawit. Dan kelapa sawit kita boleh tengok bahawa kelapa sawit ini kita gunakan untuk membuat minyak masak. Maksudnya minyak masak kita kaya dengan lemak. Contoh yang kedua adalah mentega, kaya dengan lemak juga. Yang seterusnya adalah minyak yang kita dapat daripada kelapa. Okey, atau kelapa memang sangat kaya dengan lemak. Dan contoh yang keempat adalah kacang tanah. Okey, dia sangat kaya dengan lemak juga. Seterusnya, kita tengok kelas makanan yang keempat, iaitu vitamin. Okey, apa itu vitamin? Vitamin ialah sebatian organik, tetapi dia tidak membekalkan tenaga. Dia tak bagi kita tenaga. Tidak. Okey? Sebab kita makan vitamin dalam kuantiti yang sangat sikit. Okey? Walaupun kita makan dia dalam kuantiti yang sikit, dia mengekalkan kesihatan badan kita. Jadi maksudnya kalau kita nak sihat, kita nak badan kita elok, kita kena makan vitamin. Okey? Dan vitamin kita boleh bagikan kepada 2 jenis. Yang pertama adalah vitamin larut air. Yang kedua adalah vitamin larut lemak. Okey? Dan kita dapat vitamin daripada banyak makanan yang berbeza. Kita dapat vitamin daripada sayur-sayuran, kita dapat vitamin daripada buah-buahan, susu dan daging. Vitamin kita boleh bagikan kepada 2 jenis. Saya dah bagi tahu kan? Okey, kita ada yang pertama, iaitu vitamin larut air. Dan yang kedua adalah vitamin larut lemak. Tadi kita dah tengok vitamin larut lemak. Saya dah bagi tahu macam mana nak ingat kan? Vitamin A, vitamin D, vitamin E dan vitamin K. Okey, maksudnya baki kita ada 2 sajalah, iaitu vitamin B dan vitamin C. Okey, 2 ni, vitamin B dengan vitamin C adalah vitamin yang larut dalam air. Dan di sini saya dah bagi beberapa gambar yang menunjukkan makanan yang kaya dengan vitamin. Okey, kamu boleh tengok 2 kelas makanan yang biasa kita dengar lah. Yang pertama adalah susu, sangat kaya dengan vitamin, bagus untuk badan kita, bagus untuk kesihatan kita. Dan yang kedua adalah daging, ayam, ikan, sangat kaya dengan vitamin juga. Okey, dan kita ada 2 jenis lagi sumber makanan yang sangat kaya dengan vitamin, iaitu buah-buahan dan sayur-sayuran. Tak kira apa saja.
Okey, semua buah-buahan, semua sayur-sayuran adalah sangat bagus untuk kesihatan. Sebab itu kalau kita tengok kat sekolah, cikgu-cikgu kat rumah, ibu bapa kita selalu nasihat kita untuk makan lebih banyak buah-buahan dan sayur-sayuran. Betul kan? Betul. Okey. Kita tengok yang seterusnya. Okey, kita tengok tentang vitamin A. Okey. Apa itu vitamin A? Vitamin A adalah sejenis makanan yang kita dapat daripada susu, kuning telur dan juga minyak ikan. Dan vitamin A ini membantu penglihatan kita pada waktu malam. Dia memelihara kesihatan kulit kita. Dan kalau dia kurang, kita dapat rabun malam. Okey? Apa beza antara rabun dengan buta? Ada kaitan tak? Siapa boleh jawab? Apa beza dia rabun dengan buta? Adakah kalau kita kekurangan vitamin A kita jadi buta? Tak ada Okey? Dia ada beza. Kalau rabun bermaksud penglihatan dia menjadi tidak jelas. Kalau siang dia boleh nampak terang, jelas. Tapi kalau malam penglihatan dia jadi agak kabur sedikit, kurang jelas Jadi tolong jangan tulis buta, tolong tulis rabun malam. Dan seterusnya, kita juga boleh dapat penyakit kulit kalau kekurangan vitamin A. Seterusnya, kita tengok tentang vitamin B. Vitamin B, makanan yang kaya dengan vitamin B adalah yeast, hati, telur. Dan vitamin B ini sangat penting sebab dia memelihara fungsi sistem saraf. Dan dia juga sangat penting untuk pembentukan sel darah merah. Apa kesan kekurangan dia? Okay. Kalau kita tengok, saya dah bagi tahu, dia memelihara fungsi sistem saraf. Okey? Jadi, murid-murid, kamu rasa-rasa apa yang akan jadi kalau kita kekurangan vitamin B? Boleh tak kamu namakan kesan kekurangan vitamin B? Nama penyakit memang tak tahulah. Tapi kita tahu dia sangat penting untuk memelihara sistem saraf kita. Maksudnya kalau vitamin B kekurangan di dalam badan kita, sistem saraf kita merosot. Macam mana nak eja? M-E-M-R-O-S-O-T, merosot. Merosot maksudnya rosak lah. Okey? Dan penyakit ni ada nama. Apa nama dia? Ya, betul. Nama dia adalah beriberi. Macam mana nak ingat vitamin B, beriberi. Ada 2 B Okey, senang nak ingat. Seterusnya kita tengok tentang vitamin C. Vitamin C kita dapat daripada buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan vitamin C ini dia melawan jangkitan penyakit. Sangat-sangat penting sekarang Okey, dan dia memelihara kesihatan gusi dan mulut kita. Dan kalau dia kurang vitamin C, kamu boleh tengok gambar kat atas tu, saya dah tunjuk. Kamu boleh tengok ada budak tu, gusi dia berdarah. Okey, yang ni maksudnya badan dia kekurangan vitamin C. Okey, dan dia ada nama. Nama dia adalah scurvy. Macam mana nak sebut? Scurvy. Bukan scurvy Scurvy. Maksudnya gusi berdarah. Scurvy. Kita tengok yang seterusnya, iaitu vitamin D. Dan vitamin D ni kita dapat daripada mentega, telur, minyak ikan. Tapi ada satu benda yang sangat special pasal vitamin D. Apa benda yang special pasal vitamin D ni? Okey, vitamin D adalah satu vitamin yang boleh dihasilkan oleh kulit kita. Okey, apabila dia kena cahaya matahari, kulit kita boleh menghasilkan vitamin D dengan sendiri. Okey, sebab itu kalau kamu tengok orang yang bersukan ni, badan dia sihat lah. Sebab badan dia boleh menghasilkan vitamin D apabila kena cahaya matahari. Okey, dan vitamin D ni sangat penting sebab dia boleh membantu badan kita menyerap kalsium. Okey, dan dia juga menguatkan enamel gigi kita. Gigi kita jadi kuat kalau ada vitamin D dalam badan kita. Dia memelihara kesihatan kulit kita. Dan kalau dia kurang, kalau vitamin D kurang di dalam badan kita, kaki membengkok. Kaki seseorang tu membengkok. Kamu boleh tengok gambar yang saya sudah bagi dalam slide. Dan penyakit ni, nama dia adalah ricket. Nama dia adalah ricket.
dan juga kita senang dapat sakit gigi. Kita tengok yang seterusnya, saya lupa satu benda, penyakit kulit juga kita boleh dapat kalau kita kekurangan vitamin D. Kita tengok yang seterusnya iaitu vitamin E. Vitamin E adalah vitamin yang kita dapat daripada bijirin, sayur-sayuran hijau. Dan yang ini sangat penting untuk sistem pembiakan lelaki dengan perempuan. Okey, sangat penting. Maksudnya, kalau kekurangan vitamin E, apa jadi? Boleh tulis tak? Kalau seseorang kekurangan vitamin E, apa jadi? Ya, betul. Kalau kekurangan vitamin E, orang itu ada risiko untuk menjadi mandul. Okey? Atau juga dikenali sebagai kurang subur. Kalau kekurangan vitamin E. Kita tengok vitamin yang seterusnya, iaitu vitamin K. Vitamin K kita dapat daripada susu, kuning telur dan juga minyak ikan. Vitamin K ni sangat penting sebab dia mempercepatkan proses pembekuan darah. Bayangkan kita luka, ada potong. Kalau kita tinggal benda tu, memang darah keluar dengan sangat banyak, kan? Tapi kalau kamu tengok, kalau kita biarkan dia boleh membeku dengan sendiri. Dia boleh tutup luka tu dengan sendiri. Kenapa? Dengan bantuan vitamin K. Apa kesan kekurangan dia? Ya, pandai. Semua dah jadi pandai sekarang. Boleh guess kan? Okey. Kalau vitamin K kurang di dalam badan kita, darah lambat membeku. Maksudnya kalau luka yang kecil pun, darah tu akan keluar. Orang boleh pingsan, orang boleh pitam. Kita tengok kelas makanan yang seterusnya, yang kita panggil sebagai pelawas. Pelawas ni ada dua nama yang lain. Ingat lagi tak? Okey, benda yang kita sudah belajar di sekolah rendah. Anak-anak boleh bagi tahu tak nama dia yang lain? Pelawas. Ya. Nama kedua dia adalah serat. S-E-R-A-T ya, serat. Dan dia juga ada nama yang agak advance sikit. Okey, nama dia yang satu lagi adalah fiber. F-I-B-E-R, fiber. Okey, tapi dalam buku teks dan kita sekarang akan gunakan pelawas. Okey, apa itu pelawas? Pelawas adalah sejenis bahan dalam makanan kita yang kita tak boleh cernakan. Kita makan, tapi benda tu tidak akan dicernakan dalam badan kita. Okey, maksudnya apabila kita makan, dia akan keluar bersama najis kita. Dan pelawas adalah selulosa yang terdapat di dalam dinding sel tumbuhan. Kita dah bincang tadi kan? Ya, betul. Kenapa pelawas ni penting? Pelawas ni sangat penting sebab apabila kita makan, makanan itu akan digerakkan ke dalam esophagus kita. Dia pergi ke perut kita. Dan pergerakan ni kena lancar. Okey, macam mana dia boleh lancar? Pergerakan yang kita panggil sebagai peristalsis ni, dia menjadi lancar apabila makanan kita ada banyak pelawas dan satu lagi, ya, betul, air. Dua benda ni sangat penting. Kelas makanan pelawas dan air membolehkan makanan bergerak dengan lancar. Maksudnya, apabila penyah tinjaan berlaku, dia boleh berlaku dengan lancar. Okey, kita tak payah duduk di tandas, kita teran beberapa minit, tak payah. Okey, dia boleh berlaku dengan senang, dengan efektif. Yang itu adalah fungsi pelawas. Okey. Yang ini adalah beberapa makanan yang sangat kaya dengan pelawas. Macam biasa, saya sudah bagi tahu roti yang dibuat daripada bijirin, sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Kita tengok yang seterusnya, iaitu mineral. Juga dikenali sebagai garam mineral. Mineral merupakan bahan bukan organik. Kalau kita tengok tadi, kelas makanan semua organik kan? Yang ini adalah yang bukan organik. Dia tidak membekalkan tenaga, sama macam vitamin. Dan kita makan dia dalam kuantiti yang kecil, sama macam, ya, vitamin. Tetapi dia sangat penting untuk mengekalkan kesihatan kita. Okey? Kita ada beberapa jenis garam mineral. Yang pertama adalah kalsium. Semua boleh tengok kan? Sangat kaya di dalam susu. Yang ni semua tahulah. Okey? Dan kalsium ini kita dapat daripada banyak sumber yang berbeza. Susu, ikan bilis, udang, sayur-sayuran. Okey? Sangat kaya dengan kalsium. Dan kalsium juga membantu dalam pembekuan darah. Dan ramai sudah tengok
Apa iklan yang selalu dia namakan kalsium? Ingat tak? Ingat tak? Ingat. Selalunya iklan susu kan? Susu tepung. Okey? Dan dia juga menguatkan tulang kita. Dia menguatkan gigi kita. Okey? Dan kalau seseorang itu kekurangan kalsium, orang itu boleh dapat riket. Boleh ingat tak riket? Kita dah bincang kan? Ya. Okey? Riket adalah sejenis lagi penyakit yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D. Kalsium kurang pun kita dapat riket, benda yang sama. Okey? Dan kita juga boleh dapat osteoporosis, iaitu tulang yang rapuh, senang patah. Kita ada mineral yang satu lagi, iaitu zat besi. Dan zat besi ni kita dapat daripada hati, kita dapat daripada daging. Dia membina hemoglobin di dalam darah kita. Okay? Dan kalau seseorang itu kekurangan zat besi, dia akan mendapat anemia. Badan menjadi pucat lah. Badan menjadi putih. Pucat lah kalau perkataan yang betul. Dan kelas makanan yang terakhir adalah air. Dan air adalah sebatian yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kita dah bincang air dari sekolah rendah. Cikgu-cikgu kat sekolah rendah pun dah bagi tahu. Cikgu-cikgu kat sekolah menengah pun dah bagi tahu. Air adalah satu kelas makanan yang sangat-sangat penting. Okey? Dan dalam dia ada dua unsur sahaja. Satu adalah unsur hidrogen, satu lagi adalah unsur oksigen. Dan dia mengangkut semua benda di dalam badan kita. Hormon, antibody. Semua benda yang diangkut ke seluruh badan kita, dari otak sampailah ke kaki kita. Apa yang mengangkut dia? Air. Sebab itu kita kena minum air dalam kuantiti yang secukupnya. Okey? Dia membawa semua benda ke seluruh badan kita, dan dia juga menyejukkan badan kita. Apabila kita berpeluh, hari yang panas kita berpeluh, kulit kita menjadi sejuk disebabkan oleh perpuluhan. Apa yang keluar? Air yang keluar sebagai air peluh. Okey? Dan di sini saya dah bagi tahu beberapa makanan yang kaya dengan kelas makanan air. Kita ada buah-buahan, kita ada air suam lah, air kosong, dan juga jus buah-buahan yang ada air secara semula jadi. Okey? Dan setiap orang kena minum sekurang-kurangnya 2 liter sehari. Ingat kuantiti ini berapa liter? 2 liter air dalam satu hari. Dan di sini kita sudah habis perbincangan kita tentang kelas-kelas makanan. Sekarang kita tengok satu soalan yang sangat simple lah, di mana tahap penguasaan dia adalah TP1. Okey? Tolong baca soalan dia. Semua boleh baca kan? Boleh baca? Okey, baca. Padankan kelas makanan berikut dengan fungsi yang betul. Okey, yang ni adalah TP1, di mana murid-murid hanya perlu ingat fungsi dia sahaja. Senang kan? Ya, senang. Kita tengok dulu kelas yang pertama, iaitu karbohidrat. Apakah fungsi dia? Karbohidrat. Cari tengok. 1, membantu pertumbuhan badan. 2, mengekalkan kesihatan badan. 3, cari apakah fungsi dia. Kita tahu bahawa fungsi karbohidrat apa dia? Ya, betul. Fungsi karbohidrat adalah untuk membekalkan tenaga, untuk mengekalkan aktiviti badan, untuk melakukan aktiviti badan. Maaf. Okey. Kita tengok yang kedua pula, pelawas. Ingat tak apa tu pelawas? Ingat kan? Okey. Apa dia? Cari fungsi dia. Senang saja. Cari fungsi dia. Pelawas, fungsi dia adalah untuk merangsang peristalsis. Ingat tak? Saya dah bagi tahu tadi. Saya dah tunjuk kan makanan bergerak kan? Untuk merangsang peristalsis, untuk melancarkan pergerakan makanan di sepanjang salur pencernaan. Ketiga, kita ada protein. Fungsi dia adalah untuk membantu pertumbuhan badan dan membaiki tisu yang rosak. Yang seterusnya, garam mineral untuk mengekalkan kesihatan badan. Dan yang terakhir, soalan yang kelima, air. Apa fungsi dia? Kita ada satu sajalah. Okey, dan kita tahu dia bertindak sebagai medium pengangkutan. Maksudnya dia bawa badan, dia bawa barang ke seluruh badan kita. Okey. Yang tu adalah soalan TP1, senang. Kita upgrade sikit soalan kita. Kita tengok soalan yang TP2 sekarang. Okey.
Soalan TP2 adalah kita bagi satu contoh makanan. Okey. Saya dah bagi awal-awal dah bagi dah contoh. Okey. Sebab saya nak ingatkan sedikit saja sebab kelas kita agak cepat tadi kan. Saya nak kamu tulis satu lagi contoh. Okey. Saya dah bagi contoh, satu contoh. Okey. Dan saya nak kamu tuliskan satu lagi contoh untuk setiap kelas makanan. Okey. Saya bagi satu contoh karbohidrat, satu contoh makanan adalah nasi. Apa lagi contoh untuk kelas makanan karbohidrat? Protein, kita ada ikan. Takkan ikan saja kot. Tadi saya dah bagi tahu, saya dah tunjuk banyak gambar kan? Tolong ingat balik. Okey? Apa lagi contoh bagi kelas makanan? Protein. Lemak, vitamin, mineral, pelawas, dan kelas makanan yang terakhir adalah air. Okey? Jangan lupa, air bukan air suam sahaja, bukan air kosong sahaja. Saya dah bagi tahu dua contoh yang lain kan tadi? Ya, kamu juga boleh namakan contoh-contoh yang lain bagi air. Itu sahaja untuk kelas kita hari ini. Okey? Saya berharap kamu boleh ingat, kamu boleh bincangkan dan kamu boleh jelaskan tentang kelas makanan. Bukan saja nama kelas makanan, tapi kamu boleh menghuraikan fungsi-fungsi kelas makanan dan juga sumber-sumber kelas makanan. Itu saja untuk kelas kita hari ini. Sekian, terima kasih.